Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم رب تمم بخير. أما بعد. Yang dihormati seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat sama-sama berada di dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati majlis ilmu kita ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni bukan jadual saya, cuma malam ni saya ganti penceramah yang tak dapat hadir pada malam ni. Mudah-mudahan walaupun ganti, mudah-mudahan ruang masa yang ada di antara maghrib dan isyak ni, yang kebiasaannya tempat kita ni kita isi dengan majlis ilmu, akan terisi dengan kebaikan. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita datang dan kita duduk dalam majlis ilmu ni, menjaa taliban, barang siapa yang datang ke majlis ilmu dalam keadaan dia mencari apa? Mencari ilmu, maka dia akan kembali dalam keadaan dia dapat ilmu. Tapi kalau dia datang untuk dia datang semata-mata nak naqidan, dalam keadaan dia nak tengok ustaz ni boleh tak ganti, ustaz ni boleh tak ceramah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia akan kembali dalam keadaan sia-sia, langsung tidak ada apa-apa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting mudah-mudahan majlis ilmu yang kita adakan ini dapat menyuntik semangat dalam usaha kita nak menghadapi Ramadan. Ya. Jadi saya memilih malam ni untuk kita menyambung perbincangan kitab Bahrul Madhi yang dahulunya saya telah baca daripada kitab Bahrul Madhi juzuk yang ke-18 pada bab yang kedua malam ni, insya-Allah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi. Qala bab ma jaa fi sifati syajaratil jannah, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan rupa pohon kayu di dalam syurga. Kalau tuan-tuan ingat, sebelum ni kita bincang berkaitan dengan rupa manusia yang masuk ke dalam syurga, yang adanya rupa seperti mana bulan, ada yang rupa seperti mana bintang-bintang berkelipan dan sebagainya, yang menceritakan tentang perihal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal memasuki syurga Allah. Dan dalam pertemuan yang lalu telah saya hurai dan saya sebut kelebihan kita sebagai umat Nabi ni. Apa kelebihan-kelebihan, apa keutamaan-keutamaan, yang mana di antara kelebihan dan keutamaan tersebut ialah kita ni umat akhir sekali datang.
Kita ni umat yang paling akhir sekali datang berbanding dengan umat-umat terdahulu. Maknanya tidak ada lagi umat selepas umat Nabi Muhammad. Bila mana tidak ada lagi umat, bermakna tidak ada lagi Nabi. Tidak ada lagi Rasul yang akan dibangkitkan selepas Nabi Muhammad. Kita umat terakhir, tetapi kita dahulu yang dibangkitkan. Kita dahulu yang bergerak ke padang mahsyar. Kita dahulu yang dihisabkan. Kita dahulu yang lalu titiang sirat. Kita dahulu di kalangan umat yang ditimbang amalannya. Kita dahulu di kalangan umat para nabi yang memasuki syurga Allah. Dan kitalah umat yang paling ramai memasuki syurga Allah. Ini kelebihan-kelebihan yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila masuk dalam syurga, maka di antara benda yang menjadi kelebihan, yang menjadi kenikmatan, keindahan yang ada di dalam syurga ialah berkaitan dengan pokok kayu. Pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam syurga Allah. Kalau kita baca dalam syurga, ayat berkaitan dengan syurga ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sentiasa kaitkan dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Syurga itu gambaran bagi syurga. Dan di antara benda yang menarik juga ialah berkaitan dengan pokok kayu. Bagaimanakah rupa pohon kayu yang ada di dalam syurga Allah? Maka kita nak tahu benda ini, mestilah berlandaskan dan berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata musannif rahimahullahu taala, ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam syurga itu ada pohon kayu yang menjadi tempat bersuka-suka orang-orang isi syurga itu. Yang kata pokok kayu, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman ini bukan kata ahli syurga sahaja. Kita orang Melayu, orang Malaysia, orang penduduk di mana-mana pun tuan-tuan, orang Arab, orang putih, orang apa pun, semua suka kepada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Ya, kalau orang tempat kita ni biasa, pokok kayu, tumbuh-tumbuhan, rumput dan sebagainya ni biasa. Tetapi kalau bagi negara yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang kurang dari sudut tanam-tanamannya, negara yang ada padang pasir, kalau tuan-tuan bawa orang Saudi yang tak pernah keluar, tuan-tuan, orang Arab yang tak pernah keluar negara lain, dia hanya duduk tempat dia aja, dia datang tempat kita ni tuan-tuan, syurga. Dia nampak pokok keliling rumah pun ada, oh dia kata yang ni syurga. Kan? Sebab apa? Sebab benda ini agak pelik dan ganjil, agak indah, cantik bagi mereka. Nak jumpa tanam, nak jumpa rumput pun payah. Yang kata nak jumpa rumput pun payah, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab yang tidak ada, yang kurang moden, biasanya tuan-tuan, rumput ni tanam mana? Di tengah roundbout. Roundbout tu dia ada rumput sikit, dia tanam rumput. Orang Arab ni tuan-tuan, dia sanggup duduk di tengah roundbout tu. Dia baca teh, dia bawa roti, dia bentang tika, anak-anak dah main. Kereta dia keliling tengah roundbout, tuan-tuan. Kita alhamdulillah negara kita ni ada taman permainan kanak-kanak, tepi rumah pun ada, tak ada masalah. Sebab tu kita tak pelik kalau orang Arab ni datang tempat kita ni, dia kata inilah syurga. Sebab apa? Sebab payah nak dapat tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Oleh itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, dikaitkan syurga itu dengan sungai. Sebab apa dikaitkan dengan sungai? Sebab Al-Quran ni kita tengok dia turun di mana? Kan? Turun di Mekah dan juga di Madinah. Masyarakat Mekah, masyarakat Madinah nak nampak sungai payah. Kita keliling sungai, tuan-tuan. Sungai tak pelik tempat kita. Tapi nak bagi gambaran keindahan kepada orang ni macam mana? Kena benda yang dia biasa tengok, kena benda yang dia rasa kagum dengan benda yang dia rasa indah, maka diceritakan keindahan syurga itu ialah jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir bawahnya itu sungai-sungai.
Kita pun rasa pelik dah kalau bawah rumah kita tuan-tuan, dekat keliling rumah kita ada sungai. Sungai, river view, sea view. Oh, payah tuan-tuan nak dapat macam tu kan. Belakang rumah ada sungai, cantik. Sungai macam mana? Jernih. Air pula macam mana? Digambarkan sungai dalam syurga itu susu kan, ada madu, ada air jernih, ada arak dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi dalam syurga itu di antara tempat yang bersuka-suka, bersenang lenang ahli syurga itu ialah di bawah pohon kayu. Maka pohon-pohon kayunya itu ada besar-besar sebagaimana tersebut dalam hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Maka hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Abi Hurairah An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna fil jannati la syajaratan yasirur rakib fi zilliha mi'ata sanah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, bahawasanya di dalam syurga itu pohon kayu yang besar-besar, boleh berjalan penunggang kuda yang berlari dengan tangkasnya di bawah naungannya kira-kira 100 tahun. Tuan-tuan, bayangan besar itu tak digambarkan dengan fizikal kita. Okey, kalau kita ni balok, tempat kita ni besar mana? 3 peluk tak lepas. 3 peluk tak lepas, besar lah tu. 3 orang peluk tak lepas dia punya keluasan. Besar dia tu. Oh, besar. Maknanya kalau tak lepas tu, itu fizikal. Yang ni digambarkan bahawa dengan bayang dia. Bayang dia macam mana? Bayangnya disebutkan oleh Nabi SAW, kalau orang yang menunggang kuda yang tangkas, yang pantas, kata Nabi SAW, walaupun dia berjalan selama 100 tahun di bawah bayangan tersebut, namun tidak dapat untuk memenuhi ruang bayang tersebut. Nak tunjuk apa? Besarnya pokok yang ada di dalam syurga. Dengar dekat sini geng curi balok tuan-tuan. Oh, dia kata sakan ni. Sakan. Sakan dalam syurga. Dia dah nampak tu besar sungguh, dia kata. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bayangan pokok dalam syurga. Adakah hanya sekadar besar itu saja? Tak, dia ada kenikmatan yang lain yang nak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelebihan, apakah keindahan yang ada dalam pokok tersebut. Baik. Masalah naungan pohon kayu dalam syurga sangat lanjutnya. Maka tentulah lanjut dan panjang naungnya itu daripada besar pohon kayunya. Demikianlah tersebut dalam hadis seumpama yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Fil jannah syajaratun yasirur rakib fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha wa qala dhalika az-zillul mamdud. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, di dalam syurga itu satu pohon kayu yang besar, boleh berjalan penunggang kuda dengan memecut kudanya yang tangkas menjajahi bawah naung pohon itu selama 100 tahun. Tiada terhabiskannya perjalanannya dan jajahnya, dan sabdanya itu naungan yang panjang sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran itu. Jadi ini perkuatkan lagi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita dengar benda yang macam ni, terkadang ada manusia yang ingkar. Ingkar macam mana? Mana ada benda yang macam ni? Tak mungkin ada. Tak mungkin, mana ada pokok yang besar macam ni, pohon yang besar macam ni. Takkanlah jalan 100 tahun tak sampai-sampai.
berjalan ke tak? Dia ingkar tuan-tuan. Dia seolah tak percaya. Kita pun kadang-kadang bila dengar benda macam besar macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kalau kita nampak benda tu besar, kecil dan sebagainya, itu bukan mustahil bagi Allah. Sebab Allah Ta'ala ni buat pada kita ni daripada tidak ada kepada ada. Benda yang bukan luar kekuasaan Allah. Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia yang setelah mati. Pelik? Tak pelik. Sebab apa tak pelik? Sebab Allah Ta'ala boleh mengadakan manusia daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada pun boleh buat. Takkanlah daripada ada mati kemudian hidupkan kembali jadi sukar. Tak pelik. Maka kalau Allah Ta'ala nak buat pohon kayu yang sebesar, lebih besar daripada apa yang ada di bumi ni, pelik tak? Tak pelik. Nisbah pokok yang ada dalam dunia ni tak besar. Nisbah kepada siapa? Nisbah kepada kita. Nisbah kepada kita manusia tak pelik, tak besar. Sebab apa? Tengok saiz kita dengan pokok dan sebab tak besar. Tapi kalau nisbah kepada semut, macam mana tuan-tuan? Ui, besar. Besar pokok. Pokok-pokok balak yang dalam hutan. Ui, besar dia kata. Nisbah maknanya kita tengok dalam syurga macam mana. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala yang nak jadikan. Maka Allah Ta'ala jadikan sebagai satu gambaran kepada kita bahawa dalam syurga itu satu alam yang lebih luas dari apa yang kita sangka yang kita duduk di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala lagi, dan ada tersebut di dalam At-Targhib wa Tarhib akan riwayat Ibn Abbas menerangkan tentang Az-Zillul Mamdud dengan katanya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Az-Zillul Mamdud syajaratun fil jannah ala saqi qadri ma yasiru ar-rakib al-mujiddu fi zillaha 100 amin fi kulli nawahiha fayakhruju ahlul jannah ahlal ghuraf wa ghayrahum fayatahaddathuna fi zillaha qala fayashtahi ba'duhum wa yadhkuru lahu ad-dunya fayursilullahu rihan minal jannah fataharrakat tilka asy-syajaratu bikulli lahwin kana fid dunya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bermula bayang-bayang yang lanjut itu, iaitu satu pohon kayu di dalam syurga, berdiri atas batangnya, besarnya kadar boleh berjalan penunggang kuda yang dipecut pada naungnya 100 tahun, tiada boleh meratai sekalian pihaknya. Yang ni kita dah terang. Maka keluar ahli syurga. Yang kata nikmat apa yang Allah Ta'ala nak sediakan dengan pokok tersebut. Kita nak kena pergi tebang balak dalam syurga ke? Nak pergi buat jadi tukang kayu, buat perabot ke? Dalam syurga yang ada pokok besar-besar ni, apa kelebihan dengan pohon kayu yang besar ni? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Ibn Abbas, maka keluar ahli syurga, orang-orang dalam bilik-biliknya dan lainnya pergi ke bawah naungan kayu itu, lalu berbual mereka itu di bawah naungan itu dengan bermacam-macam bualan, jenaka dan macam cakap yang menyenangkan hati. Ahli syurga ni dia keluar berjalan, bawa pergi taman dan sebagainya. Jalanlah biasa dalam syurga, menikmati keindahan-keindahan yang ada dalam syurga. Maka katanya di dalam hal itu datang angin setengah mereka itu dan ingat akan mainan-mainan dalam dunia. Tengah-tengah duk sembang itu kan teringat, kita waktu ni kan petang-petang ni biasanya duk mana? Teringat mainan-mainan dalam dunia, seronok macam-macam dalam dunia. Teringat apa? Ada hak jenis kaki bola, teringat bola kan. Ada tanya, kita biasa petang-petang ni duk main golf kan, petang-petang nak main golf, Allah Ta'ala bagi dak. Kata musannif rahimahullah, maka diutus Allah akan angin bertiup sepoi-sepoi dari syurga itu, lalu bergerak pohon kayu itu dengan mengeluarkan semua main yang di dalam dunia. Kita teringat tuan-tuan, petang dak buat apa? Petang duk main golf. Allah Ta'ala hantar padang golf. Nah sekarang padang golf kamu nak main golf.
siap dengan kayu golf, siap dengan kedi sekali tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi. Bukan kata main biasa-biasa kan, nak main main. Tanya dalam dunia nak main golf berapa lubang, mainlah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga pun boleh main. Maknanya kita kalau termis hak dalam dunia ni, ya, dengan sebab kita jaga ibadah, dengan sebab kita jaga sembahyang jemaah, dengan sebab kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan bimbang, dalam syurga boleh main. Tapi kalau kita boleh miss sembahyang jemaah semata-mata kita nak pergi main golf, yang tu sayang tuan-tuan, risau kut-kut kita tak boleh main dalam syurga. Jangan sampai peringkat kita meninggalkan ibadah kerana apa? Kerana nak pergi main. Ya, orang boleh tinggal ibadah, orang boleh tinggal benda-benda yang dituntut dalam agama kerana apa? Nak menyempurnakan keinginan nafsu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat benda yang kita buat di atas dunia ni, dia akan jadi penyesalan di akhirat. Hatta orang yang masuk syurga pun akan menyesal. Yang masuk syurga pun menyesal, apatah lagi kalau yang tak masuk. Yang tak masuk ni kita baca banyak dah tuan-tuan, penyesalan orang yang masuk neraka, dia menyesal banyak tuan-tuan. Ya, dalam Quran kita baca banyak sangat. Kalau orang masuk syurga pun menyesal juga. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang mafhumnya tuan-tuan, ada orang duduk dalam dunia ni, jumpa dengan kawan-kawan, jumpa dengan kawan-kawan ni sembang. Kita ni sebagai orang Islam, orang beriman, Nabi SAW perintahkan kepada kita apa dia? Kan? Qul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dua saja pilihan. Nabi kata kalau kamu beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, falyakul khaira. Cakap yang baik ataupun diam. Tak ada pilihan yang lain. Itu sahaja pilihan. Tetapi kalau kita memilih cakap baik pun tak, diam pun tak, cakap baik mana menasihati orang, cerita benda-benda yang baik, memberi manfaat, kita tak cakap benda yang baik dan juga tak cakap benda yang buruk, cuma kita cakap benda yang biasa. Kalau orang perempuan dia sembang sama-sama perempuan, cara orang perempuan lah, mengumpat orang pun tak, fitnah orang pun tak, tapi sembang sama-sama perempuan. Sembang pasal apa? Sembang pasal masak-masak, lauk masak apa, anak bersekolah di mana, itu. Orang lelaki dia sembang pasal hobi dia. Kalau jenis gila mancing, dia sembang pasal mancing. Joran itu panjang mana, umpan apa, nak mengair di mana, kolam mana. Hak jenis minat kereta, dia sembang pasal kereta. Hang tukar lagi sport rim. Rim 15 tukar, upgrade jadi 18 lah, berapa sempoi. Sembang dengan kawan, tak ada apa pun. Dosa tak? Tak dosa. Ngumpat orang pun tak. Sembang biasa. Kata Nabi SAW, katakanlah dua orang yang sembang ni tuan-tuan masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga tuan-tuan, dia teringat pada saat dia sembang tersebut, langsung tidak ada amalan yang dia lakukan. Tidak ada zikir, tidak ada nasihat, selepas pertemuan tidak ada tasbih kafarah dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia teringat alangkah baiknya pada waktu itu dia mengucapkan, dia berzikir, dia menggunakan waktu itu untuk menambah amalan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya yang tu kata dia masuk syurga pun menyesal, kalau yang tak masuk syurga lagi menyesal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya setiap masa, setiap ketika kehidupan kita ni tuan-tuan, kalau kita siakan, kita lalaikan, kita abaikan dengan benda yang sia-sia, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu masa kita akan menyesal, tetap akan menyesal, yang walaupun kita masuk dalam syurga. Apatah lagi kalau kita mensia-siakan peluang untuk kita lakukan ibadah, tetapi kita tinggalkan sebab apa? Nak kejar yang kata keseronokan dunia tersebut. Oh, malam tak sempat, lepas maghrib ada janji dengan kawan nak main badminton. Kan? Kalau tunggu Aisyah lewat, kawan janji pukul 8 jumpa di court badminton. Pergilah badminton, tak apa punya badminton. Tapi tertinggal tak? Tertinggal waktu sembahyang Isyak berjemaah.
Kan? Hak biasa dia datang, tapi kali tu dia terpaksa tinggal. Sebab apa? Sebab ada kawan duk tunggu di court badminton. Menyesal tak? Dunia tak menyesal lah. Kan? Hak akhirat masuk syurga nanti menyesal. Kawan hak datang malam tu dapat satu tingkatan tinggi pada dia. Sebab apa? Hadir sembahyang berjemaah. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dalam hidup di dunia ni jangan orang kata kita teringat nak buat ibadah, buat. Teringat nak buat ibadah, teringat nak baca Quran, baca. Teringat nak berzikir, zikir tuan-tuan. Lazimilah. Kita ni duduk saja-saja dalam kereta, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Lazim. Sebab apa? Ini akan membiasakan mulut kita untuk kita penuhi waktu kita dengan ibadah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah pohon kayu syurga itu berbatang besar dan cukup rendangnya. Cukup ada dengan daun-daun dan dahan-dahan, dan batangnya sangat bagus warnanya, iaitu semacam warna emas, bersinar-sinar dan licin berkilau-kilau rupanya. Demikianlah datang khabarnya sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannah syajaratun illa wasaquha min dhahab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada dalam syurga itu satu pohon kayu melainkan batangnya daripada emas, yakni warna batangnya itu sebagai warna emas, licin, bersinar dan kuning. Yang ni dalam syurga bukan kata sekadar besar, bahkan warna emas tuan-tuan. Keemasan. Dia nak gambarkan ni susah tuan-tuan. Kita nak gambarkan payah. Macam mana yang kata warna emas ni? Buat daripada besi, buat daripada tembaga, daripada logam itu ke? Payah kita nak gambarkan tuan-tuan. Sebab apa? Ini kata nikmat dalam syurga. Nikmat dalam syurga ni kok mana pun tuan-tuan, ia tetap satu benda yang sukar untuk kita gambarkan, kerana Nabi sendiri perakui satu kenikmatan la khatara ala qalbi bashar, satu kenikmatan yang mungkin ataupun yang seolah-olah mustahil terlintas di hati kita. La ainun ra'at wala udhunun sami'at, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, benda yang tak pernah terlintas di hati kita. Tuan-tuan, mungkin kita biasa tengok rumah yang paling besar. Orang kata rumah besar rumah ni. Ada berapa bilik? Ada 30 bilik. Okey, biasa. Kita tengok istana raja. Besar, masya-Allah, duk tersergam indah di atas bukit. Besar. Kita biasa tengok rumah besar. Kita biasa tengok sungai yang jernih. Kita biasa tengok laut yang jernih. Kita biasa tengok keindahan-keindahan alam ni. Sama ada secara jelas, secara fizikalnya, ataupun secara gambar. Lukisan yang kadang-kadang orang pelukis tu dia gambarkan benda yang tidak ada, tapi itu benda yang boleh digambarkan. Maknanya kalau boleh digambarkan, itu bukan syurga. Kalau benda yang boleh digambarkan, maknanya kalau pelukis buat satu pemandangan yang cantik, tidak ada dalam dunia, cuma dari sudut khayalan dia sahaja. Kalau dia boleh khayalkan benda itu, maknanya itu bukan syurga. Yang walaupun kita kata, kalau ada tempat macam ni dalam dunia, cantik. Tak ada dalam dunia, itu hanya khayalan semata-mata. Itu bukan syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya Allah Taala nak gambarkan kepada manusia ni tuan-tuan, dengan apa? Tentulah dengan benda yang manusia rasa indah, manusia rasa cantik, manusia rasa lawa. Kan sebab tu kita sebut tadi di awal tadi, cerita pasal syurga Allah Ta'ala kait dengan sungai-sungai. Sebab apa? Turun pada masyarakat ketika itu, masyarakat Arab. Nak cerita tentang benda yang ada sekarang, tentang bangunan yang tinggi-tinggi, tergambar tak tuan-tuan? Orang tak digambar waktu tu. Nak cerita macam keindahan yang ada pada zaman sekarang, tempat kita, boleh tak? Tak boleh tuan-tuan.
Sebab masyarakat ketika itu tak ada bayangan macam ada tempat kita sekarang. Macam ada zaman sekarang, tak boleh nak bayangkan. Bangunannya tinggi-tinggi, mencakar langit. Macam mana mencakar langit? Rumah kami pun 2 tingkat. Pun tu paling tinggi. Kan? Payah dah nak jumpa. Mencakar langit. Tak mungkin. Payah. Jadi nak gambarkan dengan satu benda yang manusia boleh bayangkan. Nak bayangkan logam yang paling cantik, yang paling lawa. Apa dia? Emas. Kan? Mutiara. Kan? Perhiasan-perhiasan, perak. Ini gambaran yang manusia boleh bayangkan. Tapi adakah benda itu? Tak. Lebih cantik dan lebih lawa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dibayangkan kenikmatan dalam syurga itu menggunakan benda-benda yang kita boleh nampak, yang kita boleh bayangkan. Ya, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif rahimahullahu taala lagi. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Satu lagi hadis yang menunjukkan atas yang demikian ada tersebut ia di dalam At-Targhib wa At-Tarhib, iaitu katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ni kerak tuan-tuan. Abi Hurairah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sahabat Nabi yang laki yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang walaupun dia ni tuan-tuan, dia sudut Islamnya lewat. Dia Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Maknanya berapa tahun? Lebih kurang 2 tahun lebih sahaja bersama dengan Nabi. Tapi tuan-tuan, dia banyak meriwayatkan hadis. Sebab apa dia boleh banyak riwayat? Ngaji lewat tapi alim. Ngaji lewat tapi alim. Dia tak semesti orang mengaji lama alim. Ngaji lewat jadi alim. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, tuan-tuan biasa dengar nama ni. Dia mengaji pada umur dia, kalau tak silap saya dengar yang diceritakan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mula belajar pada umur 80 tahun. Lewat dia mengaji, wallahu a'lam. Tapi ini yang saya dengar tuan-tuan. Boleh kaji balik dari sudut sejarah. Tapi dia mengaji lewat. Lewat bukan bermakna tak alim, boleh alim. Sekejap bukan bermakna tak boleh alim, sekejap boleh alim. Tapi dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita tengok banyak hadis yang beliau riwayatkan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nas yaqulun akthar Abu Hurairah walaula ayatan fi kitabillah ma haddathtu haditha summa yatlu innal ladhina yaktuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Abu Hurairah kata, sesungguhnya manusia kata aku ni banyak meriwayatkan. Aktsar Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak meriwayatkan. Betul, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Tapi kata Abu Hurairah, sebenarnya aku meriwayatkan benda ni, aku ceritakan apa yang aku belajar, apa yang aku tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kerana 2 ayat ni saja. Kalaulah tanpa 2 ayat ni, nescaya aku tak akan cerita satu hadis pun pada orang. Ayat apa? Ayat berkaitan dengan ahlul kitab. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Ayat ni cerita tentang ahlul kitab yang menyembunyikan kebenaran. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan dan petunjuk-petunjuk. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu akan mendapat laknat Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga akan mendapat laknat orang-orang yang melaknat.
illa alladhina tabu, melainkan orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki, wa bayyanu, dan mereka menerangkan, faulaika atubu alaihim, maka merekalah orang yang aku ampunkan mereka, wa anat tawwabur rahim, dan aku merupakan Tuhan yang maha pengampun, yang lagi maha mengasihani. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Kita tahu cerita Abu Hurairah ni yang termasuk di kalangan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ia berada di belakang makam Rasulullah, tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah belakang makam Rasulullah tu, di bahagian belakang itu tempat Ahlus Suffah. Yang duduk bukan Abu Hurairah saja, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari yang juga merupakan Ahlus Suffah. Mereka ni hidup tidak berkeluarga, tidak ada rumah, duduk di situ. Tugas mereka belajar, mendampingi Nabi, menghadiri majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antaranya. Maka Abu Hurairah termasuk daripada kalangan mereka. Daripada kalangan mereka dia belajar, dan bukan hanya dia belajar, kalau ikutkan dari sudut periwayatan ini, Abu Hurairah tidak hanya belajar daripada Nabi, dia juga belajar dengan sahabat-sahabat yang lebih dahulu yang mengambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna fil jannah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah syajaratun juzu'uha min dhahab wa furu'uha min zubarjad wa lu'lu fatahabbu laha ar-rih fatastafiq fama sami'a as-sabi'un bi sawti shay'in qattu aladha minhu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dalam syurga itu pohon kayu batangnya daripada emas dan dahan-dahannya daripada zabarjad dan lu'lu', supaya elok rupa nampaknya, maka bertiup angin baginya, maka berbunyi ia akan bunyi yang bagus, maka tiada didengar oleh orang-orang yang mendengar apa suara sekali-kali lebih sedap bunyi daripadanya. Jadi ini kenikmatan dalam syurga tuan-tuan. Sama-sama kita kejar, sama-sama kita berusaha untuk menjadi salah seorang daripada penghuni syurga, insya-Allah. Kita nak masuk Ramadan, banyak program yang kita susun. Banyak program yang kita susun. Ada sumbangan iftar, ada moreh, ada sahur, ada program tadarus Al-Quran, ada program qiyam, ada program tarawih. Hadirlah sama-sama tuan-tuan. Hadirlah saya sama-sama. Saya cukup bimbang tuan-tuan, bila kita nak saf rapat balik ni, duk sembang dengan kawan-kawan, kita dalam keadaan saf tak rapat pun masjid tak penuh. Kalau saf rapat, lagilah nampak masjid tak penuh tuan-tuan. Cukup bimbang sebab tu, sebab nampak tak penuh. Jadi kita jadikan, kembalikan, jangan kita letak dah alasan-alasan apa lagi tuan-tuan untuk kita hadirkan ke rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ni dapat memberikan suntikan semangat untuk terus kita berusaha bagi mencapai redha Allah dan syurga yang dijanjikan untuk orang-orang yang beramal saleh, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.